Malaysia tetap berpegang teguh sebagai negara Islam menolak budaya songsang, lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT. Meskipun diapit negara jiran yang mengiktiraf budaya itu, ia tidak memberi kesan kepada negara dan terus berpegang kepada undang-undang jenayah syariah dan sivil yang sudah termaktub. Liberal Liberal tu apa? Saya tak tahu liberal tu apa. Saya kurang pasti apa itu liberal. Liberal tu apa maksudnya? Pada era globalisasi ini, konsep liberalisme telah menjadi topik perbincangan yang semakin penting di banyak negara termasuk Malaysia. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya, agama dan etnik, Malaysia menghadapi halangan tersendiri dalam mengharmonikan prinsip liberal dengan identiti dan keperluan masyarakatnya. Namun, terdapat segelintir masyarakat Malaysia yang masih lagi tidak faham tentang konsep ideologi ini. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang apa faktor-faktor penentangan liberalisme di Malaysia, kita perlu memahami terlebih dahulu maksud di sebalik perkataan liberalisme itu sendiri. Jadi, apa itu liberalisme? Liberalisme adalah fahaman politik dan sosial yang menekankan tentang kebebasan individu, hak asasi manusia dan peranan terbatas kerajaan dalam urusan peribadi dan ekonomi. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme dipanggil sebagai liberal di mana mereka menitik beratkan tentang hak-hak peribadi serta kesamarataan peluang seperti kebebasan berfikir dan bersuara, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan sistem pemerintahan. Seterusnya, apakah sejarah perkembangan liberalisme? Pemikiran liberalisme ini telah dibawa oleh penjajah British. Pihak British telah memperkenalkan liberalisme melalui pendidikan dan juga melalui komunikasi. Pengaruh ini telah membawa konsep hak asasi manusia dan kebebasan individu. Seterusnya adalah pada zaman pasca merdeka dan pembentukan Malaysia di mana liberalisme telah berjaya mempengaruhi sebahagian masyarakat Melayu. Pada zaman ini, pemikiran liberalisme telah dibawa oleh Chandra Muzaffar yang mengetuai gerakan aliran dan Kasim Ahmad yang mengetuai gerakan anti hadis. Seterusnya, gerakan Islam liberal telah memperkenalkan pemikiran liberalisme melalui aspek agama Sisters in Islam. Sebagai pertubuhan Islam liberal, mereka memperjuangkan konsep feminisme dan hak wanita. Selain itu, gerakan tersebut juga telah mengembangkan pemikiran liberalisme dalam konteks Islam. Namun, siapakah tokoh-tokoh falsafah di sebalik perkembangan ideologi liberalisme ini? Terdapat 6 tokoh falsafah terkemuka yang telah menyumbang kepada pemikiran ideologi ini. Secara umumnya, tokoh-tokoh ini mempunyai pandangan yang sama iaitu menekankan konsep hak kebebasan setiap individu. Antaranya ialah John Locke. John Locke seorang pemikir Inggeris yang berpengaruh menekankan hak individu dan hak asasi manusia dalam Two Treatises on Government beliau. Beliau juga menekankan kepentingan hak individu dalam masyarakat, konsep hak asasi manusia, peranan kerajaan dalam menentukan hak masyarakat dan peranan negara dalam kerajaan. Beliau juga menyumbang kepada ekonomi liberal, menekankan hak individu untuk memiliki dan mengawal sumber mereka sendiri, menyumbang kepada pembangunan kapitalisme dan ekonomi liberal. Tokoh falsafah yang kedua ialah Charles de Montesquieu. Charles de Montesquieu, seorang ahli falsafah Perancis, memperkenalkan idea hak individu dalam konteks kuasa beraja. Konsepnya The Spirit of the Laws menekankan kepentingan checks and balance, pemeriksaan dan keseimbangan dalam kerajaan yang berkesan. Beliau juga menekankan kepentingan hak individu dan hak asasi manusia dalam menyokong kerajaan untuk melindungi hak individu. Beliau juga mengkritik monarki mutlak, menyokong model kerajaan yang lebih komprehensif dan bersatu. Seterusnya, tokoh falsafah yang ketiga ialah Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau seorang ahli falsafah Perancis yang menekankan konsep kontrak sosial dan konsep hak individu. Beliau juga menekankan kepentingan hak individu dalam politik dan hubungan sosial, walaupun pada hakikatnya pandangan Rousseau mengenai hak individu tidak dipengaruhi terutamanya oleh falsafah liberal. Kemudian, tokoh falsafah yang keempat ialah David Hume. David Hume seorang pemikir terkenal Scotland yang memberi tumpuan kepada ekonomi liberal dan hak asasi manusia. Beliau juga mengkritik merkantilisme dan peranan negara untuk mempromosikan ekonomi liberal. Perkara utama David Hume termasuk konsep kebebasan ekonomi, kepentingan interaksi sosial, kritikan merkantilisme dan kepentingan negara dalam mempromosikan ekonomi liberal. Beliau juga menekankan kepentingan hak individu dan peranan kerajaan dalam memastikan perlindungan hak individu. Tokoh falsafah yang kelima ialah Adam Smith.
Adam Smith, seorang ahli ekonomi dan falsafah Scotland yang mengembangkan konsep The Wealth of Nations pada tahun 1765 yang menekankan kepentingan dasar ekonomi dan ekonomi liberal. Beliau juga merumuskan prinsip seperti Wealth of Nation, laissez-faire dan kepentingan sektor buruh dalam menggalakkan produktiviti. Beliau juga menekankan individualisme dalam hal ekonomi dan sosial dan juga menekankan kepentingan tanggungjawab individu dalam masyarakat. Prinsip ekonomi liberal seperti yang digariskan oleh Adam Smith bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi dan politik negara dan mempromosikan individualisme dalam masyarakat. Dan tokoh yang terakhir ialah Immanuel Kant. Immanuel Kant seorang tokoh terkemuka dalam pemikiran liberal yang menekankan kepentingan prinsip moral, hak asasi manusia dan rasional dalam karyanya. Beliau juga berhujah bahawa terdapat 5 aspek utama pemikiran liberal iaitu hak asasi manusia, rasionalisme, kemerdekaan dan autonomi, hukuman dan negara hukum dan perdamaian abadi dalam kepercayaannya terhadap kesejahteraan hak asasi manusia dan kepentingan moral dalam mencapai masyarakat yang adil. Tahukah anda semua mengapakah Malaysia menentang liberalisme? Antara faktor mengapakah Malaysia menolak liberalisme, yang pertama adalah kerana rasional murni, iaitu mendahului akal dan rasional dalam setiap tindakan, iaitu tidak mengambil kira mana-mana fakta dalam mengambil tindakan. Yang kedua adalah ketidakserataan ekonomi dan sosial. Hal ini kerana pelaksanaan liberalisme ekonomi yang dapat meningkatkan ketidakserataan ekonomi dan meningkatkan jurang sosial kerana ideologi ini menguntungkan orang atasan dan tidak membantu golongan bawahan. Yang ketiga adalah mempromosikan nilai-nilai barat. Percaya bahawa liberalisme ini merupakan bentuk campur tangan asing yang bertujuan untuk menerapkan gaya hidup bebas dan mengangkat sistem politik barat di Malaysia. Yang keempat adalah liberalisme mengamalkan pluralisme agama, iaitu merujuk kepada fahaman yang menyamaratakan semua agama dan mengatakan semua agama adalah benar. Yang kelima adalah menerapkan sekularisme, iaitu pemisahan agama dari semua hal-hal duniawi, iaitu menolak peraturan syariah dan memperjuangkan hak manusia menjadi bebas dari peraturan dan ajaran agama. Dan terakhir sekali adalah ketidakstabilan politik, iaitu menyebabkan ketidakstabilan politik dalam Malaysia kerana kebebasan yang terlampau tinggi dalam pentadbiran negara, seperti meletakkan hak-hak peribadi lebih tinggi daripada kuasa Raja-Raja Melayu. Oleh itu, di sini kita dapat rungkaikan bahawa ideologi liberalisme di Malaysia dipengaruhi oleh nilai tradisional dan Islam serta isu sosial dan ekonomi. Dasar liberal yang menggalakkan akses pasaran bebas dan campur tangan kerajaan boleh meningkatkan kepercayaannya antara kedua-duanya. Malaysia adalah negara majoriti orang Islam turut dipengaruhi oleh fahaman liberal. Kedaulatan negara juga dipengaruhi oleh fahaman liberal yang boleh memberi kesan kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Kesimpulannya, ideologi dan dasar liberal ini perlu diteruskan untuk mencapai keharmonian dengan kedaulatan dan konteks negara. Ini membantu individu menghubungkan idea baru dan ideologi liberal semasa di dunia.